Didik TV KPM. Tolong catat bahagian-bahagian yang penting. Buat catatan semasa kamu menyaksikan segmen ini. So bahagian pertama itu cikgu akan memperkenalkan kepada kamu bagaimana kita kena menulis esei. Maksudnya gaya penulisan esei. Boleh? Okey. So yang pertama, pelajar, anda sudah tahu kebiasaannya lah bercakap tentang esei means kita mesti tulis fakta, huraian dan juga contoh. Nampak? Dan esei maksudnya kita kena persembahkan jawapan kita dalam ayat lengkap. Tapi dia berbeza sedikit daripada bahasa Melayu. Karangan bahasa Melayu dengan esei pendidikan moral ada perbezaan sedikit. Tapi konsep dia masih sama, iaitu kita perlu ayat lengkap, maksudnya kita perlu ada subjek dan predikat. Tapi dalam moral bukan subjek predikat. Subjek itu adalah watak. Lepas tu kita kena bagi penerangan sedikit. Nampak? Okey. Dan watak ini adalah sangat penting. Tanpa watak, murid mungkin akan kehilangan banyak markah. So watak adalah sangat penting dalam penulisan esei pendidikan moral. Dapat? Okey. So, cikgu akan sekarang beri contoh soalan. Lepas tu cikgu akan beritahu murid-murid bagaimana anda perlu menulis skrip jawapan anda. Dan selalunya penulisan cikgu cadangkan penulisan biarlah bebas. Nampak? Penulisan bebas. Dia tidak terikat seperti macam kita menulis esei bahasa Melayu. Nampak? Okey. So, ini contoh soalan yang cikgu akan bincangkan bersama anda lah. Boleh ini adalah contoh Okey. So, cikgu tak baca secara detail. Ini isu pemerdagangan manusia. Dan bila anda menulis esei anda, pastikan kamu ada pensel untuk catatkan isi-isi penting. Nampak? Okey. So, isi-isi penting kamu kena gariskan lah. Nampak? Okey. So, anda tengok ni. Isu ini perlu diberi perhatian serius oleh pihak kerajaan. So, watak dia adalah pihak kerajaan. Anda boleh nampak bagaimana kami secara dan pihak kerajaan bendung masalah inilah. Nampak tu? Dan dalam soalan ada nilai. So, mereka kata berikan hujah anda berdasarkan nilai-nilai universal. Maka, nilai perlu diberi. Okey. So, sekarang bagaimana anda menulis? Ada banyak cara. Okey, wait Okey. Ini adalah salah satu cara penulisan pelajar. Okey. Ini yang paling ringkaslah pelajar boleh tulis cara ini So, terus kamu senaraikan nilai dan bila kamu senaraikan nilai kamu, tolong tulis perkataan nilai dekat bahagian hadapan. So, nilai rasional, nilai bertanggungjawab, nilai kasih sayang, you nampak? Selepas itu, of course, watak kamulah kerajaan. So, apa kerajaan perlu buat, apa peranan dia, you kena tahulah. Nampak? Okey, so kerajaan kena kuatkuasakan undang-undang. Kalau kuatkuasakan undang-undang, maksudnya dia kena kenakan hukuman berat. Lepas tu dia kena adakan kawalan ketat, kawalan keselamatan yang ketat di pintu masuk. Pintu masuk maksudnya lapangan terbang, kawasan perairan, sempadan negara semua. Mereka kena gunakan sistem keselamatan yang lebih canggih. Nampak tu? Boleh Okey. Ini cara penulisan dia. So, kerajaan harus jalinkan kerjasama dengan negara jiran. Lepas tu, kerajaan kena adakan kempen kesedaran. Kempen kesedaran saja tak memadahi. Selalunya kita kena menulis nama kempen tersebut. Itu rekaan pelajar lah. Nampak tu? So, kempen kesedaran anti pemerdagangan manusia. Lepas tu, kita kena wawarkan info itu dalam media sosial. Lepas tu, kerajaan kena buat operasi. Kerajaan kena memperketatkan kemasukan pelancong asing. Nampak tu? Memperketatkan. Maksudnya kita kena selalu siasat latar belakang dan sebagainya. Nampak? Ini cara penulisan dia. Boleh? Dia tak sama macam bahasa Melayu. Okey? Ini salah satu cara penulisan. Dapat? Okey. Dan ada juga pelajar yang gemar menulis dalam perenggan. Tapi dia satu perenggan saja. Dia suka tulis dalam satu perenggan. Boleh tak salah? Nampak? So, jawapan yang lebih kurang macam tadi juga. Tapi cara persembahan kamu adalah dalam bentuk perenggan. Tapi satu perenggan pun boleh. Tak jadi masalah.
Boleh ya? Sebab tu cikgu nak kamu gunakan saja apa saja cara yang kamu rasa sesuai untuk diri kamu. Boleh ya? So perlu bertenanglah. Okey. So sekarang cikgu bagi lagi satu contoh soalan lah. Boleh ya? Okey. Bagaimana you menulis saja? Okey. Soalan yang kedua itu, jelaskan perasaan anda apabila melihat golongan geladangan ketika anda membeli belah di ibu kota. Lepas tu soalan tanya perasaan kamu kena sebutkan sekali lah perasaan dia. Selepas itu 3 jenis bantuan yang perlu dihulurkan. Okey. Nampak tu? So dalam soalan ini apa yang kita nampak adalah kita tak nampak sangat watak dia. Tetapi dalam pendidikan moral cikgu dah beritahu kamu watak sangat penting. Maka apa yang kamu perlu buat adalah okey. Dan kalau soalan sebegini muncul dan katakan cikgu adalah calon dia, maka apa cikgu akan buat? Mungkin cikgu akan lebih kreatif. Saya nampak 3 bantuan, maka saya rasa saya nak asingkan semua bantuan itu dalam perenggan. Itu mengikut kreativiti saya. Nampak? So saya tak pernah tetapkan satu cara yang fix, terikat kepada satulah. Sebab pelajar-pelajar sekarang ini adalah pelajar yang memang suka kebebasan. Mereka suka style freestyle lah, semua freestyle. Nampak? So kita pun kata boleh, tak salah. Dapat? Okey. Cikgu tunjuklah. Sama juga seperti tadi ada cara yang pintas. So pelajar terus tulis sedih saja dekat sana, diterima, selepas tu diikuti dengan nilai lah. Lepas tu you boleh nampak dalam slide ini, pertama bantuan keperluan asas. So maka kamu boleh gariskan kalau kamu nak. Kenapa kita gariskan adalah kita nak memudahkan pemeriksa bila dia menanda kertas, kita boleh kita memudahkan dia lah. Nampak tu? Lepas tu kita huraikan. So watak dekat sini oleh kerana terlalu umum, kita boleh kata general lah kita semua rakyat Malaysia. So kita gunakan watak. Kita perlu menyediakan tempat tinggal dia. Keperluan asas means tempat tinggal kena sediakan. Kita kena derma makanan minuman. Kita kena sediakan kemudahan kesihatan. Ini semua adalah kategori keperluan asas. Okey, selepas itu bantuan yang kedua adalah kita hulurkan bantuan hikmat nasihat. Hikmat kaunseling. Nampak tu? Okey, untuk yang ini kenapa kita hulurkan? Sebab kita nak dalami masalah mereka. So let's say kita nampak satu uncle tak ada rumah dan sebagainya, keadaan dia selekeh dan sebagainya, maka mungkin kita berbual dengan dia sebelum kita bagi bantuan lah. So maka kita akan cuba fahamilah, uncle, why you are here, macam itulah. Prihatin rakyat Malaysia. Lepas tu kita bagi sokongan moral agar dia mulakan kehidupan baru. Takkanlah selama-lamanya mereka nak duduk di tepi jalan-jalan. Okey, nampak tu. Okey, selepas itu kita juga boleh wujudkan peluang pekerjaan. Nampak? So watak dia adalah umum tapi wajib ada watak. Boleh Okey, seterusnya. Yang peluang pekerjaan sebab kita nak mereka belajar cara cari rezeki, hidup berdikari, so that mereka boleh keluar daripada kehidupan yang penuh daif tu. Nampak? Okey, seterusnya. Okey. Yang gaya penulisan kedua, you letak dalam perenggan. Nampak tu? So, anda boleh nampak dekat sini, cikgu letak dalam 4 perenggan. Perenggan pertama itu adalah yang perasaan dan juga nilai saya persembahkan dalam ayat lengkap. Ayat ringkas macam tadi pun tak salah. Nampak? Ayat macam ini ringkas pun kamu boleh tulis. Selepas itu, setiap satu saya asingkan dalam perenggan. So, maksudnya kamu boleh nampak sendiri So, ada 4 perenggan dekat sana. So, ini sistem perenggan. Boleh tulis dalam satu perenggan lengkap, satu saja. Atau boleh asingkan. Boleh tulis dalam bentuk, tapi saya tak panggil dia point form lah. Dia masih lagi dalam bentuk esei juga. Nampak? Okey. Dan ini satu lagi skrip jawapan lah. Yang pelajar suka tulis semua dalam satu perenggan. Nampak? Okey, dia bergantung kepada kamu. Pilihlah cara yang kamu rasa sesuai untuk diri kamu. So, jangan panik dalam exam lah. Boleh Esei itu adalah penulisan, gaya diberi terpulang pada you lah. Dapat Okey. Okey. Sekarang cikgu nak tunjuk satu lagi skrip.
Macam mana student tulis? Okey. Okey, sedih, baik hati. Nilai baik hati, nilai kasih sayang, nilai bertanggungjawab ada. Okey, pertama, bantuan keperluan asas. Lepas tu sediakan tempat tinggal sementara, derma makanan, semua okey, sangat cantik. Nampak? Tetapi calon ini akan kehilangan markah. Mengapa cikgu? Okey, nampak tu. Okey. So, kehilangan markah dia adalah daripada tadi cikgu dah beritahu kamu, iaitu watak memainkan peranan penting. So, sediakan tempat tinggal. Siapa sediakan? Nampak tu? So, tergantung. So, dalam moral, pelajar akan kehilangan markah dalam aspek ini. Bukan kita potong markah, kita tak boleh bagi markah saja. Nampak tu? Kita tak ada pisau untuk potong. Nampak? So, mereka takkan potong markah. Tak ada istilah potong markah. Boleh? So, kamu kena ikutlah. Ayat lengkap maksudnya mesti ada subjek. So, dalam moral, subjek adalah watak. Tapi, pelajar bukan dapat... bukan dia semua markah dia hilang, tak ada. Masih mereka dapat markah untuk sedih, perasaan masih dapat. Nilai-nilai yang 3 dia senaraikan masih dapat markah. Dan selepas itu, yang dia gariskan itu adalah fakta dia. Iaitu bantuan keperluan asas, bantuan nasihat dan hikmat kaunseling. Ketiga itu, wujudkan peluang pekerjaan, masih berpeluang untuk dapat markah. Dapat markah, confirm. Tapi yang huraian dia tanpa watak. Maksudnya ayat dia tak lengkap. Ini adalah peraturan dalam moral lah. Nampak tu? Perkara yang perlu diberi perhatian. Boleh? Nampak? Okey. So, sekarang cikgu bagi satu lagi contoh soalan lah kepada anda. Okey. Contoh soalan esei. Ini berkaitan dengan online. Kita beli barangan secara online. So, langkah dia. Okey. Langkah-langkah yang perlu kamu ambil lah untuk elakkan diri dari jadi mangsa penipuan dan nilai dia. Okey. Contoh jawapan pelajar. Okey, sama dia bagi nilai. Boleh? Selepas itu dia kata, kalau kita nak elakkan diri kita daripada ditipu, okey, apa yang kita kena buat adalah semak status pendaftaran syarikat. Kita semak pendaftaran syarikat. Lepas tu kita pastikan laman web yang kita layari itu sah. Lepas tu kita semak akaun. Memang semua isi dia tepat, tetapi dia akan masih hilang markah. Kenapa? Tak ada watak. So, semak status itu siapa semak? So, balik kepada soalan tadi. You boleh nampak tu. Sebab itu, semasa kamu baca soalan, tolong gariskan. Siapa watak dia? Pengguna. So, bila tak ada watak dalam esei jawapan, maka kamu akan hilang markah. Didik TV KPM